Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم أحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة تحية أهل الجنة تحية السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Hatta Shahrum, Al-Fadilah Ustazah Maznah Daud, Dr. Hafizah Mustaqim, Haji Cik Rahimi Samad, Dr. Raihan Muhammad Nawawi, Ustaz Jamal, Ustaz Abdul Hakim Hamidun, dan Sister Nurul Azwar Muhammad Razi, serta hadirin hadirat yang saya kasih sekalian. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Sudah dengar ucapan cinta pagi ni? Inni uhibbukum fillah. Inni uhibbukum fillah. Inni uhibbukum fillah. Saya cinta anda semua kerana Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ke Meet Ikram Aussie official launching. InsyaAllah this event will be written down in the future books of history as one of the most memorable and important moments in our history. Our history as Muslims, our history as Malaysians, and our history as the youth, the extraordinary youths of today, insyaAllah. Izinkan saya untuk mulakan ucapan saya ni dengan merelatekan dua kisah peribadi. Kisah waktu saya kecil. Sewaktu saya di tingkatan 1 sekolah menengah di Malaysia, saya tercalon untuk masuki pertandingan hafazan peringkat negeri. Tanpa sengaja, tak sengaja, tak disangka, surah yang perlu dihafal pula surah Al-Baqarah. Masya Allah. Saya pada waktu itu, idola saya merupakan David Beckham. Hari-hari kerja saya main bola dan mengenali dan bertaruh dengan player-player bola kan, melalui games, website dan sebagainya. Lalu merupakan satu struggle yang sangat besar. Tapi Alhamdulillah Allah Ta'ala mengurniakan kepada saya seorang umi ataupun seorang ibu yang saban hari memanggil saya, Harith, mari hafal kan, pertandingan dah dekat. Satu demi satu ayat saya hafal kan? Lepas makan, sebelum makan, sambil naik tangga, sambil tawaf meja, sambil tawaf halaman rumah. Alhamdulillah, kerana usaha gigih ibu saya dapat hafal kan, beberapa ayat Quran. Walaupun tak jadi champion peringkat negeri, tapi adalah hadiah sikit insyaAllah. Kisah yang kedua, sekali lagi sewaktu saya remaja, ayah saya ni seorang yang suka landscaping. Dia ada halaman rumah sendiri, tetapi bukan dia yang kerjakan landscape tu sendiri. Dia akan kerahkan anak-anak dia untuk kerjakan landscape tu. Jadi setiap minggu saya akan disuruh untuk potong rumput. Kadang-kadang kena pergi balut buah mempelam, kadang-kadang kena korek kolam ikan. Tak pernah sekali pun saya buat dalam keadaan yang gembira. Setiap kali saya buat, mesti separuh jalan. Dan ayah saya akan cakap, Harith, a man finishes his job. Pada waktu itu saya masih terlalu naif untuk faham apakah itu a man dan apakah itu finishes his job. Tapi Alhamdulillah kan, usia saya meningkat dewasa, dan hari ini kehidupan berorganisasi, kehidupan berumah tangga kan, mengajar saya apakah itu sebenarnya erti being a man dan apakah itu erti finishing his job. Dua kisah ini saya relatekan sebagai muqaddimah.
untuk highlight dua very important issue untuk diri saya sendiri dan juga moga-moga dapat dirasai oleh hadirin dan hadirat sekalian. Iaitu yang pertamanya, change ataupun perubahan is not just a possibility, it is a certainty. Yang kedua, for you to have change, untuk kita mampu melakukan perubahan, kita memerlukan kepada tarbiyah. Dan itu yang dilakukan oleh ibu saya, dan itu yang dilakukan oleh ayah saya. Okay, now let me speak about us, about changing us as an ummah, and insyaAllah as a humanity at large. Apakah status quo kita? Status quo ataupun the current reality. Cukup disimpulkan bahawa manusia seluruhnya mahukan perubahan. Masyarakat kita masih tercari-cari solusi yang meyakinkan. Selagi belum munculnya saf ataupun barisan yang terlatih dan terpercaya, selagi itu manusia akan terus berada dalam keadaan serba kurang dan serba lemah. Dan manusia akan terus terpedaya dengan seruan-seruan jahil yang berterusan menggelak dan mengagalkan. Dan inilah yang dinukilkan oleh the revolutionary poet Sir Muhammad Iqbal dalam salah satu syairnya. Zaman satu bangsa yang hina, akan ada ilmuwan, sastrawan dan orang yang arif bijaksana. Mereka kelihatan berbeza dengan pelbagai ideologi, tapi semuanya sependapat dengan satu sasaran. Mereka mahu ajar anak singa agar menjadi kijang yang pengecut. Dan mereka padamkan kisah-kisah singa dalam bicara silam. Cita-cita mereka menggembirakan hamba dengan perhambaan. Seluruh pengajaran mereka hanyalah penipuan cedia kawan. Baik, kita berbicara tentang masa depan pula. Cerita sekarang tadi ya. Namun wajar untuk kita sedar, and kalau dalam English kita give a whack on the side of your head, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syahid Said Qutb rahimahullah, bahawa pekong ataupun kelemahan jahiliah telah pun terdedah, telah pun terbongkar. Manusia telah melihat keburukan dan kepincangan. Manusia sangat benci dan jemu kepadanya. Kini telah tibalah giliran perpindahan kepimpinan jahiliah kepada kepimpinan Islam yang adil dan rahmah. Sekali lagi Muhammad Iqbal menggambarkan bagaimana kesannya kepada masyarakat dunia apabila umat Islam kembali kepada identiti sebenar mereka dan mula mengoffer solution yang mantap dan tuntas. Beliau mengatakan bumi telah meningkatkan kekuatan gravitinya, lalu bulan pun beredar di sekitarnya tanpa henti. Faham? Alam menjadi stabil, in unison, bergerak bagaikan satu simfoni yang cantik, indah, menenangkan dan membahagiakan. Tetapi untuk kita sampai ke destinasi aman tersebut, kita terpaksa melintasi padang pasir yang luas. Untuk melintasinya pula perlu ada pemandu jalan dan pemimpin yang berpengalaman, mahir dengan selok-belok perjalanan. Di manakah mereka ini? Realiti inilah juga yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda mendapatinya dengan sangat cemerlang. Kalau kita ingat kisah antara dua bukit, pernah dengar? Kisah antara dua bukit. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ketiga kenabian, beliau naik ke Bukit Safa untuk menyampaikan seruan Islam secara terbuka. Dan beliau dimaki dengan penuh kebencian dan kehinaan oleh Abu Lahab dengan mengatakan, "Taballaka ya Muhammad, alihadza jama'tana." Celaka kau wahai Muhammad, adakah kerana ini kau kumpulkan kami? Kemudian Rasulullah naik bukit kedua beberapa tahun sebelum beliau wafat, di kota yang sama. Di hadapan beliau, baginda sallallahu alaihi wasallam merupakan lautan manusia sebanyak 120,000 ke 140,000. Semuanya hadir mendengar kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh cinta, dengan penuh rindu dan penuh asyik kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana benda ini boleh berlaku? How did this actually happen?
Yang jelas, kita perlukan pemandu jalan dan pemimpin yang berpengalaman tadi. Dan itulah sebab kenapa kita berada di sini hari ini. Kitalah barisan dan kitalah dream team itu. Dalam bahasa Anies Mata, kitalah tim impian. There is no qualms about that. Anda mengatakan ini tanpa was-was. Dan kita mahu realisasikan mimpi itu sekarang. Dalam diri kita sudah harus mula terrealisasi mimpi itu. Dan mimpi kita adalah menghidupkan pada diri kita 3 sisi daripada mimpi kita dari ke depan. Tarbiyah, khidmah, negarawan. Izinkan saya berkongsi dengan anda semua 3 sisi pemimpin ala Ikram Australia. Yang pertama, tarbiyah. Suatu kata yang kita gunakan untuk merangkumkan 3 makna. Tilawah, tazkiyah, taklim. Biasa ingat 3 makna ini kita hidupkan dalam training sistem kita yang kita semua sangat hargai, iaitu sistem usrah. Saya yakin tidak ada siapa pun di sini yang tidak merasakan bahawa usrah merupakan one of the top 3 most important things in their life. Alhamdulillah. Dan 3 makna ini juga membawa kepada satu fenomena, iaitu kekukuhan. Kekukuhan iman, kekukuhan kata-kata, kekukuhan amal, kekukuhan kualiti dan kuantiti. Dan ini bukan rekaan kita. Bahkan dia merupakan istijabah ataupun jawapan kepada doa Nabi Ibrahim alaihissalam, moyang kita, di mana jawapannya dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahsan taqwim, sebaik-baik manusia. Dan kerana itulah pada kita Ikram Australia tidak syak lagi bahawa tarbiyah itu mengukuhkan. Ada dalam pamphlet Yang kedua, khidmah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ummah khadimuhum. Pemimpin ummah adalah khadam mereka. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat kepada orang lain. Di era yang kita hidup hari ini, didominasi oleh self-centrism, semangat pentingkan diri, kita mahu munculkan manusia khidmah. Too many people are about self-serving. They have been conditioned to think about leadership in terms of power and control only. We need a different kind of leadership. We need to lead. Ikram Australia needs to lead at a higher level. Dan ini bukan rekaan, sekali lagi. Ia merupakan gaya hidup dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah kita masih ingat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ummahnya di Telaga Kautsar? Bukankah kita sehingga ke sana pun masih menagih khidmah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya beliau cedokkan dengan tangan baginda sendiri dan disuapkan ke mulut kita dan air Telaga Kautsar yang penuh barakah itu. Inilah contoh dan kuduah bagaimana keyakinan terhadap Islam itu ditanamkan di dalam hati manusia. Seruan dan amal yang terbit dari hati yang ada cinta dan masuk ke dalam hati yang dahagakan cinta. Interaksi di antara dua hati. Kerana itulah pada kita khidmah itu menghubungkan. Yang ketiga, last, negarawan. Negarawan. Bicara Ikram Australia adalah bicara masa depan. Sebagaimana kata-kata Imam Hassan Al-Banna yang dikutip oleh saudara MC tadi, haqa'iqul yawm ahlamul ams, ahlamul yawm haqa'iqul ghad. Hakikat pada hari ini adalah mimpi semalam, dan mimpi hari ini adalah hakikat kepada esok hari. Kita Ikram Australia haruslah berada di saf yang paling hadapan dalam memberikan harapan kepada ummah dan manusia. Kita mahu menjadi penebar cita-cita dan mimpi. Cakap pasal harapan ni, teringat satu video. Jazakallah khair. Dalam tersenyum
dalam mendepani realiti semasa, kitalah yang paling perlu untuk mampu tersenyum jika orang lain muram berdepan dengan bencana. Kitalah yang harus paling mampu untuk mengekalkan keyakinan dan keimanan jika manusia mula hilang tujuan dan arah. Sekali lagi, ini adalah sunnah Nabi SAW. Masihkah ingat tentang kisah baginda bersama dengan Khabbab al-Arrat di bawah lembayung Kaabah di malam hari, berbicara kepada Khabbab tentang masa depan Yaman yang akan menjadi aman? Masihkah kita ingat kepada janji Nabi SAW kepada Suraqah bin Malik tentang Empire Parsi, ketika mana baginda SAW terpaksa keluar daripada tempat dan kota kelahiran baginda sendiri? Inilah susuk negarawan yang sebenar, membuat tawaran masa depan, namun bukan sekadar omongan. Di belakang tabir itu, kerja dan amalnya sakan. Kerana itu pada kita, negarawan adalah solusi yang meyakinkan. Sekali lagi dalam klik. Ia memang benar, biasanya hanya kita yang tahu mimpi kita sendiri. Namun hari ini kita mahu cuba untuk berkongsi mimpi ini dengan sesiapa yang mahu mendengarnya. Moga ada di kalangan kita dan yang di luar sana yang dapat mendengar dengan baik dan berusaha untuk mengikuti dan mahu bersama dengan perkara-perkara yang baik. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. InsyaAllah saya sangat berbesar hati untuk berkongsi dengan anda, sahabat-sahabat dan teman yang berada di hadapan anda semua pada hari ini. Barisan jawatan kuasa pusat Ikram Australia yang to me they are my teachers, they are my leaders. Hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, di hadapan anda ini merupakan tim impian saya, dan di hadapan mereka merupakan tim impian saya juga. Ayo kita bina sama-sama dream team ini. Kita tebarkan mimpi-mimpi baik kepada masyarakat di luar sana. Kerana sebagaimana tanpa niat tidak akan ada amal, begitulah tanpa mimpi tidak akan ada realiti. Salam perkenalan dari saya dan Ikram Australia. Salam tarbiyah, salam khidmah, salam negarawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.